lana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita tahu seperti mana surah yang kita baca ini surah An-Nasr, yakni diambil daripada perkataan idza jaa nasr, yakni pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita pergi kepada permulaan surah. Kalau kita lihat kepada pengenalan surah ini yang kita baca sebentar tadi, ayat 1 sampai ayat 3, inilah namanya surah An-Nasr. Nun, Sad, Ra, Nasr. Yakni adalah surah Madaniyah, yakni surah yang diturunkan di Madinah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah berhijrah ke kota Madinah. Surah ini menjelaskan tentang kemenangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Fathul Makkah. Dalam Fathul Makkah, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berjaya membuka kota Makkah dan menunaikan Hajjatul Wada' pada ketika itu, haji yang terakhir, maka pada ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke Madinah, dan pada ketika itulah surah ini turun ketika Nabi hampir-hampir di akhir hayat beliau. Oleh itu, sebab itu surah yang menjelaskan tentang kemenangan Nabi di dalam pembukaan kota Mekah, yang kemudian Nabi setelah itu solat 8 rakaat di waktu duha sebagai satu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah ini tidak turun apabila berlakunya Fathul Makkah yang terjadi pada tahun 8 Hijrah. Surah ini tak turun ketika Nabi di Mekah, ketika Nabi membuka kota Mekah. Akan tetapi ia turun setelahnya, iaitu tatkala Nabi Hajjatul Wada' pada 10 tahun Hijriyah. Surah ini dikenal dengan nama surah yang lain, iaitu surah At-Tawdi', iaitu surah perpisahan, yang disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi, kerana setelah surah ini turun menandakan bahawa Nabi tidak lama lagi akan datang ajalnya, yakni Nabi akan meninggal, yakni merupakan surah yang terakhir, surah yang secara lengkap diturunkan yang terakhir. Walaupun ada ayat yang lain, al-yawma dalam surah yang lain nanti diturunkan telah aku sempurnakan agama ini, nanti ada ayat yang lain. Cuma surah yang lengkap turun sekaligus antaranya adalah surah An-Nasr. Sebab itu, oleh kerana itu, banyak ulama yang menyatakan bahawa surah yang terakhir turun secara lengkap adalah surah An-Nasr. Sebahagian menyatakan bahawa ayat yang terakhir yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini aku telah kesempurnakan untuk kamu agamamu, telah aku cukupkan kepadamu nikmatku, dan aku redha Islam ini menjadi agama bagimu. Ayat ini merupakan ayat yang terakhir. Tetapi surah yang terakhir adalah surah An-Nasr yang kita baca, idza jaa nasrullahi wal fath. Oleh kerana itu, nama lain bagi surah An-Nasr adalah surah At-Tawdi', yakni surah perpisahan, yang mana selepas itu berlakulah kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat sama-sama apakah isi kandungan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah ini. Pada ayat yang pertama, Allah menerangkan idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang Nasrullah, pertolongan Allah, dan Al-Fath, yakni kemenangan. Apabila ayat ini menyatakan pertolongan Allah dan kemenangan,
Secara umum dulu kita lihat bahawasanya ayat ini menjadi satu pegangan kepada kita bahawasanya kemenangan ataupun apa-apa saja kejayaan hadir atas bantuan dan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, apabila kita mendapat sesuatu berita gembira, sama ada kemenangan, kejayaan, apa sahaja berita yang mengembirakan kita, kesemuanya datang daripada Allah, dan hendaklah kita mengucapkan kalimah Alhamdulillah. Nanti sebab itu ada ayat yang kedua, nanti kita akan jelaskan. Yang dimaksudkan dengan pertolongan ialah pertolongan Allah kepada Nabi untuk menaklukkan kaum Quraisy. Yakni Nabi menakluk ataupun Nabi berjaya menawan kelompok Quraisy pada ketika itu yang memegang Kaabah dan mengalahkan musuh-musuhnya secara umum. Adapun pada kalimah Al-Fath, yakni kemenangan, maka Al-Hafiz Ibnu Kathir menyebutkan bahawa seluruh ulama ijma' sepakat yang dimaksudkan dengan Al-Fath pada ayat ini adalah Fathu Makkah, yakni pembukaan kota Mekah setelah lama dipegang oleh kelompok kafir Quraisy pada ketika itu. Akhirnya Nabi berjaya membuka kota Mekah dan memecahkan berhala pada ketika itu di seluruh kota Mekah, seluruh Kaabah, di seluruh Kaabah. Sebab pada ketika itu Kaabah ini sebahagian daripada Kaabah, bahkan banyak berhala-berhala, patung-patung di setiap penjuru Kaabah. Bahkan di dalam Kaabah juga ada patung yang akhirnya dipecahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat pada ketika itu. Fathu Mekah adalah saat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah kembali setelah 8 tahun terusir daripada kota Mekah. Telah dimaklum bahawa Nabi berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun. Siang dan malam Nabi berdakwah, akan tetapi orang-orang musyrikin Arab pada ketika itu tidak mahu menerima dakwah Nabi kecuali hanya sedikit sahaja, dan Nabi akhirnya diusir, Nabi dipulaukan, Nabi disisihkan, dan akhirnya Nabi berhijrah meninggalkan kota Mekah ke kampung halaman yang sangat dicintai, menuju ke kota Madinah. Nabi daripada asal baginda lahir di kota Mekah, namun baginda berhijrah ke kota Madinah, dan akhirnya beliau juga wafat di kota Madinah. Sebab itu di kota Madinah ni antara orang-orang yang setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang apabila Nabi cakap mereka patuh, antaranya orang Ansar dan Muhajirin, yang mana mereka dipersatukan. Sebab itu kalau kita pergi ke Madinah, suasana dia agak sedikit berbeza berbanding di Mekah. Di Madinah, selain daripada cuaca yang sejuk, orang-orang di sana juga agak sedikit tenang. Kita boleh jalan seorang-seorang, tak perlu takut. Berbeza di Mekah, di Mekah ni kadang-kadang banyak dia punya penjenayah-penjenayah. Ada yang seluk saku, ada yang mengugut dan sebagainya. Di Madinah jarang jumpa kes-kes sebegitu, kerana tubuh susuk badan Nabi ditanam ataupun disemadikan di situ, maka tanah itu menjadi subur dan rahmat bagi penduduknya. Setelah diusir lama di kota Mekah, 8 tahun kemudian beliau akhirnya menaklukkan kembali kota Mekah, memasukinya dengan penuh rahmat dan kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Penaklukan inilah disebut dengan Fathul Makkah. Sebab itu namanya idza jaa nasrullahi wal fath. Setelah 8 tahun, akhirnya Nabi masuk dengan kemenangan, membawa Islam, dan dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Bilal untuk melaungkan azan. Bilal
untuk melaungkan azan. Dia naik ke atas Kaabah itu dan Bilal melaungkan azan. Sebahagian orang-orang Quraisy pada ketika itu yang masih lagi ada segelintir yang jahil, tetapi takut dah ketika itu kerana Islam sudah mula kuat dan besar. Ada kata, tak patutlah orang gagak hitam ni dipilih untuk melaungkan azan di kalangan orang-orang yang besar pada ketika itu. Kerana Islam tidak memuliakan pangkat ataupun harta. Islam memandang kepada ketakwaan di antara kita. Oleh sebab itu kita ada harta yang banyak, kita ada pangkat yang tinggi, tidak menjamin kita di sisi Allah, melainkan di antara kita yang tinggi ketakwaannya, yakni menurut segala apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Oleh sebab itu Nabi menyuruh Bilal yang awalnya menjadi seorang hamba berkulit gelap, tetapi Allah angkat Bilal, yakni Bilal menjadi orang yang mengumandangkan azan apabila apabila pembukaan kota Mekah. Kemudian pula kalau kita lihat, ini menjadi satu tradisi dan adat juga sebagai syifa apabila kita masuk ke rumah baru, masuk ke penempatan baru, ataupun masuk kalau kita nak buka syarikat yang baru, kilang yang baru, sekiranya kita ini owner ataupun pemilik syarikat, maka sunnah untuk kita melaungkan azan. Bukan sahaja dia boleh mengusir jin dan syaitan, ia juga sebagai satu simbol, yakni apabila kita masuk ke rumah ataupun kawasan yang baru, maka ia sebagai satu sunnah baginda Nabi SAW. Begitu juga kisahnya apabila pembukaan Palestin pada ketika itu. Apabila selepas kewafatan Nabi, kalau kita lihat sirah baginda Sayyidina Umar Al-Khattab pada ketika itu, Ubaidah Al-Jarrah, Muawiyah bin Abi Sufyan membuka kota Palestin pada ketika itu. Pada ketika itu ada Bilal. Umar kata, Bilal azan. Kata Amirul Mukminin, Bilal azan. Kemudian Bilal pun azan. Orang yang pernah mendengar azan Nabi pada ketika itu menangis terisak-isak. Antara Umar yang sangat terisak-isak, merindukan Nabi SAW. Kerana pada zaman Nabi tidak ada yang lain yang banyak. Ada Bilal yang azan, tetapi pada zaman Nabi yang kerap azan ni Bilal. Sebab itu Bilal disebut Sayyidul Muadzinin ataupun Sayyidul Muadzinin, yakni penghulu bagi segala tukang azan di dunia ni. Ketua tukang azan di dunia ni adalah Bilal bin Rabah. Okey. Kemudian Allah sebut, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Dan engkau lihat manusia ini masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Maknanya apabila Islam ini sudah kuat, maka oleh sebab itu Islam, pembukaan kota Mekah ini setelah Islam berada dalam keadaan yang kuat, gah, selesa. Disebutkan oleh para ahli tafsir bahawasanya banyak kabilah-kabilah Arab yang menanti kemenangan Nabi untuk mengalahkan orang kafir Quraisy. Mereka menyatakan kalau Muhammad berhasil mengalahkan kaumnya, yakni orang-orang Quraisy pada ketika itu, maka dia benar-benar seorang Nabi. Dan pada ketika itu benar, Nabi dapat menewaskan orang-orang Quraisy dan memegang tampuk pemerintahan pada ketika itu dan menaklukkan kota Mekah. Akhirnya setelah itu banyaklah kabilah-kabilah Arab yang masuk ke dalam Islam dan membenarkan Muhammad, yakni mengakui Muhammad sebagai seorang Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni Rasulullah, sebagai utusan Allah dan Nabiullah. Dan seterusnya, jika kita lihat pada ayat yang terakhir, setelah Allah memberi kemenangan kepada Nabi dan Allah memberi
kelebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni orang mengikuti ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah kata, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya dialah yang maha menerima taubat. Inilah ayat yang menjadi pegangan kepada kita. Apabila kita telah mencapai sesuatu kegembiraan, kemenangan, apa saja yang kita dapat kecapi, maka bertasbihlah dan memuji Tuhan. yakni ucapkanlah alhamdulillahi rabbil alamin. Pujilah Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya dialah yang maha menerima taubat. Setelah Allah menjelaskan tentang nikmat kurnia kemenangan yang Allah berikan kepada Nabi, maka Allah menyuruh Nabi untuk bertasbih dengan memuji Allah. Dan Allah juga menyuruh Nabi beristighfar kepada Allah. Perkataan di sini adalah istighfar. Wastaghfir innahu kana tawwaba. Jika kita lihat, kenapakah Allah suruh Nabi beristighfar sedangkan Nabi ini telah diampunkan dosanya? Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW ini seorang yang merendah diri. Dan Nabi ini sikapnya tawadhu. Dalam hadis yang lain, Nabi ini dia memperbanyakkan istighfar. Sebab dalam riwayat yang lain, Nabi ini banyakkan salat. Sehingga Aisyah pernah tanya kepada Nabi SAW, Bukankah Allah telah mengampunkan dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Nabi, kalau andai kata Allah ampunkan dosa kita, manusia biasa ni, sudah tentulah kita tak salat. Tetapi Nabi ni yang salat sunat banyak, sehingga kaki Nabi bengkak-bengkak. Sehingga Aisyah kata, kan Allah telah mengampunkan kamu pada dosa yang telah lalu dan akan datang. Nabi kata, tidakkah aku ini ingin menjadi hambanya yang bersyukur? Sebab itu dalam riwayat yang lain, Nabi ini beristighfar. Dalam setengah riwayat Bukhari, Nabi sebut 80 kali. Dalam riwayat yang lain, Nabi beristighfar. Istighfar ini memohon ampun kepada Allah 100 kali. Itu Nabi yang Allah telah ampunkan dosa dia. Bayangkan kita yang banyak dosa lah. Senang cerita orang panggil kita ni pendosa, hari-hari buat dosa. Berapa istighfar yang kita boleh dapat? Paling-paling kita istighfar pun selepas solat 3 kali, subuh dan juga maghrib 10 kali. 10 tambah 10 baru 20, campur 3 kali, yakni pada solat fardu, asar, zuhur dan juga isyak, baru lebih kurang 29 kali. Nabi beristighfar 80, bahkan 100. Itu Nabi. Tetapi kita ini mestilah lebih daripada Nabi. Maknanya kerana kita ini pendosa, maknanya adalah pendosa, perlulah istighfar kita lebih daripada Nabi. Kerana Nabi ini sifatnya tawadhu, merendah diri. Sebab itu Nabi pergi menuju ke kota Mekah. Apabila pembukaan Fathul Mekah, Nabi menaiki kenderaan sendiri. Sifat dan sikap tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menyuruh Nabi untuk menyucikan Allah daripada segala bentuk kekurangan dan kesyirikan, disertai dengan pengagungan dan pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita. Maknanya setelah Allah memberi kita kejayaan, apa yang kita gembira, hendaklah kita taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, setelah surah ini turun, ini doa Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak membaca tasbih
dan istighfar dalam rukuk dan sujudnya. Kata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering kali membaca dalam rukuk dan sujudnya. Apa doa Nabi baca setelah surah ini turun? Nabi kata, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Nabi kata, subhanakallahumma rabbana, maha suci engkau wahai Allah Tuhanku, Tuhan kami. Wa bihamdih, pujian untukmu. Wa bihamdik, pujian untukmu. Allahumma ighfirli, ya Allah ampun aku. Nabi, doa Nabi simple tetapi sangat menusuk kalbu. Sebab itu Nabi tak minta banyak. Nabi ni minta ampun. Kadang-kadang kita ni banyak ampunnya sekali je, minta banyak lebih. Nabi ni minta ampun kerana kehidupan kita nanti yang kekal di akhirat. Kalau Allah tak ampun kita, mana mungkin kita akan mendapat segala kenikmatan di syurga nanti. Sebab itu amalkan doa ini. Sebab itu dalam Sayyidul Istighfar pun, faghfirli, Nabi doa ampun aku. Dia minta satu saja. Nabi minta satu saja, faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Nabi minta satu saja, ampunkan aku. Dalam banyak-banyak Sayyidul Istighfar, penghulu segala istighfar yang kita baca dalam Al-Ma'surat Sughra, pagi hari dan petang hari tu, Nabi kata, doa Nabi yang panjang dalam riwayat Bukhari, Nabi sebut, Nabi minta satu saja, faghfirli, ampunkan aku. Dalam riwayat yang lain, yakni tadi dalam riwayat Bukhari dan Muslim, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Aisyah berkata, ma ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mundu nazala alaihi, setelah turun firman Allah, idza jaa nasrullahi wal fath, setelah turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath, yakni surah An-Nasr ni, yusalli salatan illa du'a, ketika salat kecuali berdoa dalam salat tersebut, atau qala fiha, ataupun sebahagian dia berkata, subhanaka rabbi wa bihamdik Allahumma ighfirli. Sebab itu kita dalam sujud, selepas kita baca subhana rabbiyal a'la ataupun subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, maha suci Allah yang maha tinggi dan segala pujian baginya, boleh kita ucapkan juga Allahumma ighfirli, ataupun boleh juga kita ucapkan subhanaka rabbi wa bihamdik Allahumma ighfirli. Ulang banyak kali pun tak apa, setiap kali sujud, kerana di dalam sujud di antara doa yang mustajab. Selain daripada doa yang mustajab dalam salat, yakni doa ketika rukuk, lamakan rukuk, kemudian lamakan sujud, dan kemudian doa sebelum kita memberi salam. Ini di antara bahagian-bahagian doa yang mana kalau kita berdoa pada tempat-tempat tersebut, maka doa ini sangat mustajab, sangat mustajab. Kerana inilah doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara doa yang kita boleh amalkan, antaranya adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Pendek saja doanya, dan doa ini juga, lafaz ini juga bukan lafaz yang susah. Biasa kita sebut subhanakallahumma, yakni maha suci engkau ya Allah, rabbana, wahai Tuhan kami, wa bihamdik, dan segala pujian hanya bagimu, ya Allah, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunkan aku. Pendek saja doanya. Sekali lagi kita ulang, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, ataupun subhanaka rabbi wa bihamdik Allahumma ighfirli.
Ataupun subhanakallahumma wa bihamdik Allahumma ghafirli. Mudah-mudahan doa ini kita baca setiap kali sujud sambil kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ataupun dalam solat sunat ataupun kita boleh baca. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan ada yang sesuatu yang kita dapat pada surah ini, surah yang sangat istimewa, surah yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi sebelum Nabi meninggal, dan doa yang Nabi amalkan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, yakni minta ampun. Dan ia juga boleh diamalkan oleh kita. Kita tidak ada apa lagi lah yang nak kita kecapi ni, semua kita dapat dah, melainkan mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah sampai di situ saja kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bermanfaat yang kita dapat. InsyaAllah kita akan jumpa pada minggu hadapan. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.